Okey guys, ada beberapa info yang aku boleh katakan amat penting untuk aku share di video kali ini. Walaupun aku katakan ianya penting, pasal ianya melibatkan sekali lagi persiapan skuad Sang Badak ni, tapi aku ingin membuat disclaimer lebih awal, ini adalah merupakan bilang orang, setakat ni tiupan angin sahajalah. Okey, belum ada kesahihan di sebalik info ni, sama ada ianya akan direalisasikan ataupun tidak. Tapi dari segi penilaian aku, ianya nampak logik untuk dilakukan dan sememangnya patut dilakukan juga sebenarnya. Jadi selamat datang ke SRTV guys. So jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang notification agar nanti tidak ketinggalan untuk video yang seterusnya. Dan untuk anda yang belum lagi follow SRTV punya Facebook page, sila lakukannya sekarang juga. Just type Sabah Reno TV ataupun aku akan letakkannya di link di ruang komentar di bawah. Anda boleh tekan terus saja link tu dan ianya akan terus membawa anda ke page Facebook page SR TV. So perkongsian ini telah dilakukan dari beberapa individu yang memang agak rapat dengan SRTV dan namanya pun seringkali dimention di dalam SRTV, iaitu Bola Kita dan juga Budak Skobot. Jadi ini adalah hasil perbincangan back and forth yang telah kami lakukan tentang news terbaru ni. Satunya ialah aku direct to the point sajalah, nak mau di sebalik tabir sajalah. Adalah tentang persediaan untuk pramusim. Apa yang kami fahami, ya, perlawanan pramusim akan dilakukan tidak lama lagi, sebaik saja berakhir bulan ni, maksudnya di bulan Ogos lah. Dan pramusim tersebut kemungkinan besar akan melibatkan jelajah Sabah. So seperti mana kita tahu, apabila kita sebut jelajah Sabah, antara tempat yang sering kali dilibatkan adalah Tawau dan juga Keningau. So adakah anda akan dapat menyaksikan skuad Sang Badak buat pertama kalinya, the new squad beraksi di hadapan mata anda di Tawau menentang Tawau FA, dan juga di Stadium Keningau menentang Keningau FA. Tapi again, sekali lagi benda ni belum disahkan lagi. Cuma ianya macam kita perkongsian awal lah. Kalau betul Alhamdulillah, tapi kalau tidak betul tidak apa, kerana untuk begini, bukan aku cakap tidak betul, aku rasa benda ini akan dilakukan sahaja, tapi adakah di satu tempat saja atau betul mungkin jelajah Sabah? Itu yang kita perlu pertimbangkan dan perhatikan di sinilah. Seterusnya, kemungkinan besar selepas selesainya jelajah Sabah tersebut, skuad Sang Badak ni akan terbang, aku boleh katakan begitulah, terbang ke negara jiran untuk meneruskan lagi sesi pramusim mereka. So, di manakah negara jiran tersebut? Apa yang aku difahamkan, ianya negara jiran yang dekat, yang bersebelahan dengan kita saja. So, adakah Singapura, adakah Brunei, ataupun adakah Indonesia? So, ini adalah tiga jangkaan yang mungkin akan dilakukan oleh mereka. Dan bagi aku ini adalah merupakan, sekiranya benda ini terjadi, ini adalah merupakan benda yang cukup realistik dan sekali lagi memang sebenarnya perlu dilakukan. Pasal bagi aku, selain menentang mana-mana klub yang berada di Sabah ni, kita perlu juga menentang satu klub yang sememangnya beraksi di liga tempatan mereka, kerana kita mahu perlawanan yang boleh katakan seimbang lah. Lebih kurang macam tu. Bukan aku cakap Tawau FA, Keningau FA tidak kuat apa semua, tidak. Tapi kita mahu juga selain daripada berlatih bersama mereka, kita perlu juga berlatih dengan pasukan yang mempunyai perlawanan di saingan bola sepak Liga Utama tempatan kita. Ini memang sangat-sangat kita perlukan sekarang ni. So itu untuk pramusim. Dan seterusnya, kita masih juga ingin bercerita mengenai persediaan skuad, di mana kita akan menyentuh mengenai ada potensial kemasukan pemain lagi di dalam skuad Sabah FC ni, di mana aku difahamkan ianya melibatkan pemain lokal. Tapi ini dua persoalan dia lah. Adakah kita akan mengambil pemain lokal yang sememangnya ada beraksi di saingan Liga Super ni, tapi kalau pemain yang mempunyai Super League proven, dari segi pemerhatian aku, kebanyakannya memang semua sudah dirembat oleh klub-klub lain.
So adakah kita akan menumpukan kepada klub yang tidak bersaing lagi di saingan Liga Super iaitu PDRM dan juga Kelantan? I do believe di dalam klub ni adalah a few player yang boleh kita harapkan untuk dijadikan as a sub, lebih kurang macam tu. Pasal seperti yang aku katakan di video sebelum ni, aku nampak squad kita ni cukup bagus sudah, 25 player, rotation di situ cukup bagus. Tapi kalau dari segi kedalaman squad tu tidak berada dalam kedalaman yang sebaiknya lah. Pasal at least kita mau 30 untuk betul-betul berada dalam kuantiti squad yang cukup bagus. Adakah itu yang cuba ditarget oleh manajemen baru Sabah FC sekarang ni? Itu pertama. Kedua, ada kemungkinan kalau kita tidak mengambil daripada player yang sudah beraksi di saingan Liga Super, ada kemungkinan ada beberapa player daripada under 23 akan dipromot ke dalam squad Sang Badak ni lah. Yang kedua ni, yang under 23 ni aku nampak agak logik pasal di awal beberapa news yang telah dikeluarkan Sabah FC untuk apa yang mereka inginkan pada musim ni adalah ingin menumpukan anak jati ataupun junior squad. So that's why aku merasakan benda ni agak logik dan kemungkinan besar memang akan terjadi. So ini akan memberi ruang dan juga peluang yang cukup bagus lah untuk anak-anak muda kita berlatih dengan play yang mempunyai profil yang lebih tinggi. So itu kita harapkan boleh berlaku dan juga kita mengharapkan boleh melahirkan bakat-bakat yang lebih bagus lah agar boleh mengganti pemain-pemain lain kita di masa akan datang. So ada juga bercerita mengenai kemungkinan besar kita akan membawa pemain import lagi. Bukan membawa lah, tapi memperkenalkan lagi pemain import dalam skuad Sang Badak ni. Apabila aku dengar news ni, ini my personal opinion, aku tidak merasakan kita akan membawa mana-mana pemain import lagi. Tapi sebaliknya kemungkinan besar adalah pengumuman Duye Lubitsch dan juga Jose Angel lah yang akan terus bersama skuad Sabah FC, ataupun who knows, Fadi Awad akan diumumkan. Aku nak boleh move on lah dari Fadi Awad ni untuk bersama skuad Sang Badak. Tapi dia lebih kurang begitulah, sama ada lagi penama baru, wajah baru, import yang akan diperkenalkan ataupun pengenalan kembali wajah lama iaitu Jose Angel dan Duye Lubitsch ke dalam skuad Sabah FC ni. So ya, buat masa ni itu saja yang info yang telah aku dapat. Sekali lagi ni hasil perbincangan daripada bola kita dan juga budak scoreboard, di mana untuk dua penama ni aku akan letak juga link di bawah. Anda boleh follow juga mereka pasal mereka sendiri pun berkongsi cukup hebat, cukup kerap di dalam social media mereka tentang perkembangan skuad Sang Badak kita ni. So anda mempunyai pelbagai channel sekarang lah untuk melihat perkembangan skuad Sang Badak. SRTV ada, Budak Scoreboard ada, Bola Kita ada. Dan kami pun saling tolong-menolong di antara satu sama lain lah. Tujuannya adalah untuk memberi info yang terbaik untuk anda semua dan seterusnya menyokong skuad Sang Badak kita ni untuk perjalanan pada musim ni dan of course pada musim-musim yang akan datang. So okay guys, letakkan pendapat anda mengenai perkabaran ni. Adakah anda merasakan ianya logik untuk boleh dilakukan, patut dilakukan, ataupun anda merasakan ada beberapa idea lain lagi sebenarnya yang lebih sesuai untuk dilakukan untuk skuad Sang Badak kita. Letakkannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.